Infaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Alhamdulillah, ini yang kita nak bicarakan pada pagi ini dalam Assalamualaikum, amalan yang diangkat Syaban. Kita pun hari ini hari kelima dalam bulan Syaban kan. Kita nak bicara bersama dengan Ustaz Hanafi Abdul Malik yang merupakan ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanan sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat Ustaz? Oh, alhamdulillah hidup lagi satu nikmat. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada penonton setia TV Al-Jarrah, sahabat-sahabat syurga yang sedang menonton kita tentang peristiwa dan juga kemuliaan bulan Syaban buat umat Islam. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah. Saya sebenarnya terkesima tengok Hanan. Wajah hari ini berseri-seri, berkilat-kilat hidung. Masya-Allah. Bagi Ustaz. Allahumma salli. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita hidup lagi. Bila kita hidup jangan lupa 4S, tapi hari ini Ustaz tambah 5S. S yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, senantiasa syukur. Even you are the richest man in this world, you cannot pay to Allah to stay in this world one more day when your time come. Walaupun kita manusia paling kaya, kita takkan mampu bayar pada Allah untuk hidup satu hari lagi bila ajal kita tiba. Jadi hargai hidup kita. Don't spoil your day. Jangan rosakkan hari ini. Jadi orang yang bersyukur. S yang kedua, solat. Rosak hidup kita, hilang berkat hidup kita kalau kita tak solat. Tak kira lah. Kita solatlah walaupun kita manusia paling jahat. Solatlah walaupun kita masih banyak melakukan maksiat. Kerana solat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar berperingkat-peringkat. S yang seterusnya, Masya Allah, tak lain dan tak bukan sedekah. Banyakkan sedekah. Sedekah subuh, sedekah tengah hari, sedekah bila-bila kena sedekah. Dan akhirnya selawat. Kan? Selawat ni akan menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Nak masuk syurga ada dua. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, selawat. Ustaz, saya macam tu tak payahlah beramal soleh. Orang yang beramal soleh itu adalah dapat rahmat dari Allah di atas muka bumi ini. So, dan kemudiannya S yang terakhir di sepenuh bulan ni lah. Syaban, Masya Allah. Bulan Syaban. Bulan Syaban ni ada 3 peristiwa penting. Pertama, peristiwa adalah malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban ni, Masya Allah, tabarakallah, ramai orang beribadah. Kenapa? Pada malam tersebut akan diangkat segala amalan kita naik ke langit. Dan Masya Allah, yang kedua, peristiwa yang penting juga, iaitu pertukaran arah kiblat. Arah kiblat ni, Hanan, ketika Rasulullah SAW semayang waktu zuhur di sebuah masjid, dan kemudiannya Masya Allah, tabarakallah, perintah wahyu untuk turun. Di mana Rasulullah SAW dalam satu ayat Quran yang berbunyi begini, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang kali menagah tangan ke langit, menagah kepala ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau suka. Oleh itu berpalinglah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letak Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara yang telah diberi kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sesekali lalai dengan apa yang mereka lakukan. Masya Allah. So, menghadap kiblat. Bila kita menghadap kiblat, kiblat kita diarahkan daripada Masjidil Aqsa bertukar kepada Masjidil Haram. Dan pada itu Rasulullah SAW pada awal waktu solat, Nabi solat zuhur di Bani Salamah, kawasan Bani Salamah, dan tiba-tiba Nabi berarah. Dan kemudiannya Masya Allah, itu solat zuhur. Solat asar pertama sekali di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Nabi kata kita tukar arah kiblat. Dan kemudiannya Masya Allah, di Masjid Quba solat subuh. Dan akhirnya tersebarlah berita bahawa kiblat telah bertukar daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu asal usulnya pertukaran kiblat. Dan kemudiannya kalau kita tengok amalan diangkat. Bila ramai orang tanya kenapa, kena ada juga perbahasan di kalangan ulama. Cuma kita nak sampaikan hadis daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam bulan
dalam bulan pada bulan-bulan yang lain seperti mana engkau berpuasa di bulan Syaban. Kenapa? Maka Rasulullah SAW jawab, bulan ini dilalaikan oleh ramai orang. Ia berada antara Rejab dan Ramadan. Ia juga adalah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku suka amalan aku diangkat ketika berpuasa. Nabi melazimkan berpuasa dalam bulan Syaban. Bulan Syaban Nabi ajak kita berpuasa. Nabi tidak mewajibkan. Allah tidak mewajibkan, sunat sahaja. Maka perbanyakkan puasa sunat dalam bulan Syaban. Dan siapa yang belum ganti puasa tu, kena puasa dan kena banyak puasa ni. Sebab kita boleh ganti dan juga kita boleh buat juga, insya-Allah kita juga akan dapat amalan puasa sunat. Dan masya-Allah dalam bulan Syaban ni juga kita digalakkan. Rasulullah SAW dah mula. Para sahabat, ini nak cerita para sahabat, mereka telah membayar zakat sebelum 15 Syaban. Dan kebanyakan sahabat, contohnya Abdul Rahman bin Auf, Saidina Osman dan sahabat yang berniaga ni membayar zakat pada hari 15 Syaban. Sebelum 15 Syaban, sebab dia orang nak ni. Lepas 15 Syaban mereka mula sedekah untuk preparation sebelum masuk Ramadan. Wallahu a'lam. Itu dia kan sabda ilmu yang cukup cantik yang kita dengar daripada Ustaz Hanafi kan. Jadi Ustaz, kalau kita lihat kan, kalau dalam bulan Ramadan ni kita disarankan untuk buat solat tarawih kan, membaca Al-Quran. Tapi kalau dalam bulan Syaban ni pula kan Ustaz, apa amalan yang disarankan untuk kita lakukan? Masya-Allah. Ustaz, sebelum jawab soalan tu, Ustaz suka tengok tau. Dalam bulan Rejab kita ada apa? Solat. Kan? Isra' Mi'raj peristiwa. Dalam bulan Syaban kita ada nisfu Syaban. Maknanya lepas solat amalan kita akan diangkat. So jaga solat. Macam mana pun tak kiralah solat ni Ustaz dah tekan daripada awal supaya kita jaga solat kita sesungguh. Dan mereka yang dah jaga solat awal waktu, solat berjemaah, solat wajib semua berjemaah, dan kemudian last sekali mereka dapat solat dengan khusyuk, tambah solat sunat. Dalam bulan Syaban ni kita dah training. Kadang-kadang Ustaz tengok bulan Syaban, kenapa subuh dia lewat dah? Kan tengok bulan Rejab, sebab nak melatih dan bagi peluang pada orang yang belum biasa bangun tahajud. So solat tahajud, solat taubat, minta tolong pada Allah, ya Allah. Yang kedua, Ustaz nak tekankan dalam bulan Syaban, banyakkan bertaubat pada Allah dengan memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Supaya Allah simpati pada kita, Allah cuci dosa kita. Bila amalan dinaikkan ke langit, dalam keadaan Allah dah ampunkan dosa kita. So, dosa tu ringan sikit lah. Dan mungkin Allah hapuskan semua dengan taubatan nasuha. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jangan lupa juga kita juga kena banyakkan berpuasa sebagaimana hadis yang sebelum ni. Berpuasa sunat, puasa sunat. Dan yang terakhir, memperbanyakkan berinfak, bersedekah. Kerana ini adalah jalan mudah untuk ke syurga. Kalau kita nak ni, nak Allah kesian kat kita, pilih kita berada dalam bulan bulan Ramadan. Tolonglah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku nak masuk Ramadan, bagi sedekah. Sedekah ni, ya Allah, banyaklah kelebihan dia. Ustaz nak terangkan bab sedekah ni. Ustaz seorang pesakit kanser, Ustaz pegang satu perkara je. Ustaz dengar satu hadis, ubatilah penyakitmu dengan bersedekah. Jadi kita nak simpan duit banyak-banyak, kita tak tahu esok lusa kita mati. Mungkin kita mati ketika kemoterapi. Mungkin kita mati ketika kita berada dalam keadaan. Mungkin kita sihat, tiba-tiba mati. Kena serangan jantung, dah banyak cerita macam tu. So Ustaz pegang. Tapi bila masuk bulan Syaban, ada satu peristiwa yang Ustaz agak sedih. Iaitu mak Ustaz. Mak Ustaz meninggal dunia dan dikebumikan pada 15 Syaban. Dia ni orang yang pesan Ustaz. Dia kata, abang kalau boleh dalam bulan Ramadan ni, jomlah duduk dengan mak, kita khatam Quran satu hari sekali. Saya kata, boleh mak, tapi abang tengoklah masa abang. So apa berlaku? Ketika 15 Syaban, mak saya meninggal dunia dan dikebumikan pada 15 Syaban. Jadi sedih sangat. Sedih ni bukan apa.
Orang yang nak bertemu dengan Ramadan belum tentu dapat bertemu Ramadan. So kita minta berkat bersedekah kita tu menyebabkan apa? Allahu Akbar, menyebabkan kita diberi peluang untuk beribadah dengan sempurna dan diterima di dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Masya Allah, begitu besar kelebihan dan maksud daripada amalan berinfak ni, dan mungkin Ustaz juga boleh kongsikan kepada penonton satu peluang berinfak untuk ke semua penonton-penonton Siti TV Hijrah ni hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Sebagaimana orang tahu, Ustaz sekarang ni dengan sahabat-sahabat di MTS FAST, kita berusaha bertukar lumus untuk siapkan satu komplek kecemerlangan ilmu, iaitu MTS FAST Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Masya Allah, perjuangan ini bermula lama dah, lebih kurang 11 tahun yang lalu, iaitu kami ni menyewa di sebuah kedai, di rumah kedai je. Kedai-kedai ni kita sewa dan kemudiannya kita ada 350 orang pelajar satu masa. Bayang dengan keadaan menyewa di lot-lot kedai ini, Masya Allah, lahirnya pelajar-pelajar yang hafiz Al-Quran dapat muntas. Dan kebanyakan pelajar-pelajar ini telah belajar ke mana, tak lain dan tak bukan, pergi ke luar negara, sambung belajar di universiti-universiti terkenal. Dan apa yang Ustaz rayu ni adalah untuk mencari dana untuk pembinaan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra ini, sebuah komplek yang ada asrama lelaki, asrama perempuan, sekolah rendah, sekolah menengah, ada masjid, ada makmal sains yang terkini dan termoden. Demi apa? Sebab kita hari ini umat Islam kebanyakan di banyak negara kita ditindas kerana kita tertinggal dari sudut ilmu sains dan teknologi. Kerana itu nama kami Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Dan tuan-tuan, nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Ini bukan skamer. Ini adalah kebenaran dan nyata. Jom sama-sama bersama dengan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra untuk melahirkan hufaz yang saintifik, hufaz yang akan menjadi teknokrat dan pemimpin masa akan datang. Dalam masa yang sama, mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Tuan-tuan, jumlah yang kita nak, tuan-tuan, sebelum tu saya nak minta masuk ke web Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra, mtsfast.com, dan kat situ tuan-tuan boleh dapat data yang lebih banyak. Dan kemudiannya tuan-tuan, Ustaz rayu, ini barcode ni tuan-tuan, ya Allah, barcode ni penting. Kita ambil barcode dan nombor akaun yang tertera ni. Ambil nombor akaun ni, tuan-tuan hubungi dengan segera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasihat Ustaz, infak segera. Infak segera ni kerana apa? Tak lain dan tak bukan kerana kita tak tahu esok lusa kita hidup lagi ataupun tidak. Ini penting. Dan Mahat Tafiz ni tuan-tuan, kita dapat pengiktirafan dan dapat kita berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Daripada 1000 Mahat Tafiz yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, kita ranking nombor 7. Dan Masya Allah, hanya satu-satunya berdaftar di daerah Gombak. Kita bekerjasama dengan Pemodalan Wakaf Selangor dan juga kita juga berdaftar dengan JAIZ. Jangan risau tuan-tuan, infak sekarang. Sekarang tuan-tuan, infak anda amat kami perlukan untuk meneruskan perjuangan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Masya Allah, MTS FAST ni begitu dekat dengan hati saya, Ustaz. Sebab dulu pernah mengajar setahun kat situ, awal-awal penumbuhan dia. Sekarang rasanya budak-budak tu pun dah masuk universiti dah. Betapa tua dia saya kan, Masya Allah kan. Jadi jangan lupa untuk berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembangunan Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Hanafi Abdul Malik, ikon Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra, kerana sudi berkongsi ilmu kepada penonton Setia TV Al-Hijrah. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan lupa sedekah sekarang. Alhamdulillah. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra MTS FAST. Insya-Allah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak.
Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.